Assalamualaikum dan salam sejahtera buat murid-murid tahun 6. Okey, untuk hari ini, untuk mata pelajaran TMK akan diajar oleh saya, Cikgu Muhammad Syafiq daripada SK Mak Lagam. Okey, untuk TMK tahun 6, kita akan memasuki unit 1 iaitu pengaturcaraan atau dalam bahasa Inggerisnya lebih dikenali sebagai programming. Untuk mula-mula permulaan, kita akan masuk 1.1 iaitu kegunaan atur cara komputer. Okey, sekarang cuba perhatikan. Kalau kita mahu menggosok gigi tapi kita tidak mengikut aturan. Okey, mula-mula kita gosok gigi dulu. Lepas tu kita berkumur. Lepas tu baru ambil ubat gigi. Lepas tu kita letakkan ubat gigi pada berus gigi. Pada pandangan anda, adakah cara ini adalah cara yang betul untuk menggosok gigi? Dan apakah kesannya? Kesannya gigi akan menjadi semakin kuning dan lama-lama gigi tu akan mereput dan rosak dan anda akan menjadi rongak. Sekarang, kalau kita mengikut aturan pula, pertama, kita ambil berus gigi dan ubat gigi. Yang kedua, meletakkan ubat gigi pada berus gigi. Menggosok gigi dan akhirnya kita berkumur. Kalau kita mengikut aturan yang betul, maka gigi kita akan menjadi putih sebersih-bersihnya. Macam cermin orang kata. Okey. Seterusnya, sebelum kita mula, cikgu mahu anda semua buka buku teks dan buka muka surat 1. Allah. Okey. Kita akan masuk pengaturcaraan. Okey, cuba tengok gambar ni. Naresh bersama-sama ibu dan ayahnya berada di sebuah kedai menjual barangan elektrik. Ayah Naresh ingin membeli sebuah mesin basuh automatik. Okey, cuba tengok tu, mesin basuh automatik. Cuba tengok pengaturcaraan dia, programming dia. Nombor 1, hanya perlu masukkan pakaian ke dalam mesin. 2. Hidupkan mesin. Nombor 3. Mesin akan mengira berat muatan. Nombor 4. Mesin akan menentukan isi padu air yang diperlukan. Nombor 5. Mesin akan menentukan bilangan bilasan. 6. Mesin akan menentukan tempoh putaran. 7. Mesin akan menganggar masa untuk membuat basuhan. 8. Apabila basuhan selesai, penggera akan dibunyikan. Cuba tengok ayah Naresh tu. Apakah keistimewaan mesin basuh ini? Mesin basuh ini mempunyai komputer benam ataupun kita panggil built-in komputer. Boleh juga kita kita tafsirkan sebagai chip komputer. Tuan hanya perlu menekan satu butang dan mesin akan melaksanakan semua proses basuhan. Maksudnya dia ada aturan dia sendiri. Dia yang akan melakukan kerja dia mengikut 8 langkah ini. Tengok Naresh tu, dia terfikir, bagaimanakah mesin ini dapat melakukan semuanya? Okey. Kita tengok pula muka surat seterusnya. Sebenarnya, tahukah anda, 1.1 kegunaan atau cara komputer. Ini tengok buku teks ni. Jangan buat apa-apa lagi, jangan salin apa lagi, jangan buat apa lagi. Tunggu dulu. Tahukah kamu bahawa sesetengah perkakasan harian yang terdapat di rumah kamu mempunyai atur cara komputer? Mari kita terokai kegunaan atur cara komputer dalam perkakasan harian yang muncul dalam mimpi Naresh. Pertama, pendingin hawa. Atur cara komputer yang ada pada saya membolehkan saya menetapkan, mengesan dan menyelaraskan suhu bilik berdasarkan yang diterima daripada pengguna. Televisyen pintar. Atur cara komputer yang ada pada saya membolehkan saya mencapai aplikasi internet, maksudnya smart TV, dan melakukan pelbagai fungsi interaktif. Pembersih vacuum automatik robotik. Atur cara komputer yang ada pada saya membolehkan saya bergerak dan mempunyai pembersihan di kawasan yang ditentukan. Jam penggera digital. Atur cara komputer yang ada pada saya membolehkan saya menunjukkan masa dan membunyikan penggera dengan pelbagai bunyi. Hebat mimpi dia. Semua mimpi dia berdasarkan TMK. Mesti cemerlang budak ni. Kalau anda perasan,
Kebanyakan yang punya atur cara ni adalah barangan elektrik dan elektronik sahaja. Kalau macam bantal, pintu, memang tak ada pengatur caraan. Barangan yang mempunyai barangan elektronik sahaja. Okey, kita pergi ke muka surat seterusnya. Okey. Tengok pula peti sejuk atau cara programming yang ada pada saya membolehkan saya menentukan suhu sesuai untuk menyimpan makanan. Okey. Maksudnya peti sejuk yang sekarang ni dia boleh baca suhu yang sesuai untuk simpan sayur, untuk daging. Dia tak sama suhu dia. Mesin basuh elektronik. Atau cara komputer yang ada pada saya membolehkan saya mengesan berat muatan, menentukan cara basuhan, tempoh bilasan dan masa putaran. Maksudnya komputer tu sendiri, programming tu, atur cara tu yang buat kerja-kerja ni. Atur cara ketuhan gelombang mikro membolehkan saya melakukan pelbagai cara memasak. Okey, dia detect. Okey, kalau panggang macam mana, kalau kukus macam mana. Dia boleh buat semua. Okey, seterusnya. Ini adalah masa untuk membuat kerja. Pertama, anda ambil satu buku, anda tulis nama anda, buku pendek sahaja. Tulis TMK, Teknologi Maklumat Komunikasi. Nama guru Muhammad Syafiq bin Muhammad Sabri. Okey. Tapi kalau anda ada buku tahun lepas, sambung je buku tahun lepas. Tak perlu membazir. Kalau tak ada buku tahun lepas, dah hilang ke, dah habis ke, baru guna buku baru. Okey. Tulis tarikh atas tu, hari Isnin 25/5/2021. Lepas tu tulis tajuk, unit 1 pengatur caraan, kegunaan atur cara komputer. Okey, daripada tadi kita boleh faham bahawa atur cara ni, programming ni, orang yang engineer tu, dia meletakkan apa yang mesin tu perlu buat. Boleh ke engineer tu dia ambil programming kereta. Okey, maksudnya dia pergi ambil kereta sports car punya komputer, dia pergi letak pada mesin basuh. Tak boleh, dia tak sesuai. Begitu juga konsep pengatur caraan. Susunan program secara sistematik yang ada dalam komputer mengikut aturan yang ditetapkan. Okey, ini anda perlu salin. Kalau tak sempat salin, pause dulu video ni. Salin. Kemudian, satu set arahan. Okey, ini maksud pengatur caraan. Satu set arahan mengikut urutan yang mengarahkan komputer berbuat sesuatu. Sesetengah perkakasan harian mempunyai komputer benam, ataupun bahasa Inggeris kita panggil built-in komputer, ataupun nak senang faham, chip komputer lah. Komputer benam ini mempunyai atur cara komputer yang menentukan cara perkakasan tersebut berfungsi. Contoh, dalam aircon pun dia ada komputer benam dia. Okey, maksudnya suhu bilik ni perlu 16 darjah Celsius ke, perlu 20 ke, dia ada komputer, dia ada tu dia, chip dia. Lepas tu sama juga mesin basuh, apa lagi, namakan semua perkakasan elektronik, jam tangan pun ada atur cara dia, programming dia. Okey, salin. Kalau tak sempat salin, pause dulu. Okey, last kali ni latihan untuk anda. Bayangkan anda adalah robot yang pandai menggoreng telur. Allah, salah eja menggoreng, maafkan saya. Tulis susun atur cara untuk menggoreng telur. Okey, contoh nombor 1, robot tu pecahkan telur. Nombor 2, panaskan kuali. Lepas tu habiskan 3, 4, 5, 6. Kalau tak cukup 6, tambah lagi 7 ke 8 ke, ikut pandai. Jangan anda tersalah atur cara sudah. Contoh, anda panaskan kuali, anda letakkan tangan anda, letakkan muka anda. Salah atur cara tu. Buat betul-betul. Okey, sekadar itu sahaja untuk hari ini. Dan buku anda boleh hantar pada pondok guide pada keesokan hari. Sebab cikgu nak sediakan bakul dulu dekat pondok Pak Gad tu untuk kamu hantar buku. Okey, sekian. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okey, bye-bye.